Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid. Kita berjumpa sekali lagi di dalam kelas Bahasa Melayu. Baik, hari ini kita akan masuk ke tajuk Tidak Basah Lagi Kasutku, iaitu unit 17. Okay, dengan temanya teknologi dalam kehidupan. Baik, mari kita tengok apakah objektif pembelajaran awak pada hari ini. Okay, hari ini awak akan mengedit dan memunikan teks daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Okay? Baik, itu adalah objektifnya. Jadi hari ini awak kena kenal pasti kesalahan tanda baca dan juga ejaan yang terdapat dalam petikan. Baik, mari kita kenali tanda baca yang biasa kita lihat. Okay, dekat sini ada 9 tanda baca. Okay, kat sini awak boleh tengok ada 9 tanda baca yang biasa kita lihat. Yang pertama huruf besar, kedua tanda noktah atau titik, tanda koma, tanda tanya atau tanda soal, tanda seru, tanda sengkang, tanda dua noktah bertindih, tanda pengikat kata dan tanda koma bertitik. Okay, kesemua 9 ni saya takkan jelaskan semualah, takut mengelirukan awak. Jadi kita hanya akan belajar beberapa sahaja. Yang lain tu awak boleh merujuk nota yang saya akan sediakan di dalam di ruangan deskripsi di bawah video ini. Baik, okey, mari kita tengok dekat sini huruf besar. Okey, penggunaan huruf besar. Okey. Baik. Huruf besar ni banyak dia punya fungsi. Okey, pertama mesti ditulis pada huruf pertama setiap ayat. Bila kita nak mula ayat baru mesti guna huruf besar. Okey, macam contoh di sini, contoh ayat yang telah saya bagi ni. Okey, saya berada di rumah noktah. Okey, awak di mana? Okey, lepas noktah ni automatik, okey, awak di mana ni merupakan ayat yang baharu. Jadi bila kita nak buat ayat baru, huruf pertama mesti huruf besar. Kena ingat tu ya. Okey, kemudian sama juga dan juga kita gunakan sebagai kata ganti nama. Semua kata ganti nama mesti ditulis huruf besar di depan dia. Okey, yang macam contoh dia bagi ni, ya Allah yang Maha Besar. Okey, sama juga nama gelaran, nama jawatan, kata nama khas lah. Okay, semua ni kat bawah-bawah ni, ini semua adalah kata nama khas. Okay, bila kita menggunakan kata nama khas, mesti huruf pertamanya huruf besar. Okay, baik, kita tengok seterusnya. Okay, tanda noktah atau titik noktah. Ini yang penting. Selalu sangat awak tinggalkan. Okey, digunakan pada akhir ayat kecuali untuk ayat tanya dan ayat seruan. Kenapa ayat tanya dan ayat seruan diguna tanda lain? Jadi untuk ayat-ayat lain mesti guna titik noktah. Okey, macam dalam ni lah. Okey, titik noktah. Kejap, tak sampai pula lah. Mana dia ni? Okey. Ni titik noktah ni kat sini. Baik, okey. Sama juga untuk akhir singkatan nama orang. Okay, bila kita menggunakan singkatan nama orang pun kita kena letak titik noktah. Macam yang amat berhormat singkatannya YAB. Di tengah-tengah, di celah-celah tu mesti ada titik noktah dan juga digunakan untuk angka perpuluhan. Baik, seterusnya kita tengok yang mana pula. Okey, kita tengok tanda koma. Okey, tanda koma ni digunakan untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Okey, contoh ayat yang saya dah bagi ke awak sini, kat atas ni awak boleh tengok. Ali, Zul dan Faizal telah pergi ke Kelang menaiki kereta. Ada 3 orang dekat situ. Ali, Zul dan Faizal. Jadi sebab tu kita kena letak tanda noktah di nama mereka. Okey, sebab kita nak tunjukkan
bahawa ni adalah orang yang berlainan. Tapi jika awak tak letak tanda noktah, tanda koma ni, maksudnya dia akan bawa maksud lain. Dia akan jadi Alizul, seorang, nama orang tu Alizul. Okey, itu pentingnya tanda koma. Okey, maafkan bunyi biasalah. Okey, kemudian digunakan di belakang kata seru. Okey, kata seru dekat sini, apa dia ni? Ni kata seru. Ni adalah kata seru. Okey, ni kata seru. Lepas kata seru, letak tanda koma. Kena letak. Okey, baik. Digunakan, yang ketiga, digunakan untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Okey, bila kita buat ayat panjang, orang akan letak tanda koma. Kenapa? Untuk baca tu kita akan berhenti sekejap, ambil nafas dekat situ lah. Okey, contohnya ayat kat sini, Ali, boleh tolong saya angkat kotak ini? Dia lain. Kalau tak ada tanda koma tu, Ali boleh tolong angkat saya angkat kotak, boleh tolong saya angkat kotak ni, dia akan bawa maksud yang berbeza, ataupun orang akan fikir tu lebih kepada mengarah. Kalau letak tanda koma, Ali boleh tolong saya angkat kotak ini, maksudnya awak minta tolonglah. Okey, dengan cara yang sopan. Okey, yang keempat, digunakan di belakang kata penghubung pada awal ayat. Jadi macam ni lah. Oleh sebab itu, koma. Okey, jadi ini adalah kata penghubung. Okey, digunakan juga untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat-ayat yang berbeza. Okey, Hamid merupakan orang kurang upaya, tetapi mempunyai minda yang kreatif. Itu pun boleh kita gunakan. Okey, di dalam tanda pembuka kata ni, pembuka tutup. Okey, ni lepas kita tulis, lepas kita buat pembuka kata, yang penutup belakangnya bukan tanda noktah tapi koma. Okey, baik. Okey, habis untuk bahagian tanda koma. Okey, kemudian tanda soal. Biasa tanda soal ni adalah untuk ayat tanya. Kita gunakan untuk pertanyaan. Tapi apabila kita gunakan tanda soal ni di dalam pengikat kata, okey, yang ayat yang kedua ni, okey, bila kamu pulang, okey, dia mesti dalam pengikat kata. Okey, macam ni. Baik, seterusnya tanda seru. Tanda seru, okey, satu pernyataan yang berupa seruan, perintah atau rasa emosi yang kuat. Maksudnya bila kita guna tanda seru ni, ayat tu menunjukkan sesuatu emosi, mungkin emosi terkejut, marah, kagum, ataupun gembira. Dia bergantung kepada penggunaan ayat tu lah. Okey, tengok yang pertama, siapkan kerja sekolah kamu segera. Segera maksudnya itu tegas. Okey, ayat tegas maksudnya ni nak awak siapkan juga. Kemudian pergi ke sekolah sekarang. Sekarang dia nak maksudnya awak kena pergi sekolah sekarang lah. Okey, maksudnya dia tegaskan kat situ, bukanlah dia marah, tapi nak emosi dia tu macam emosi serius. Dia nak juga awak pergi ke sekolah. Itu penggunaan tanda seru. Kalau terkejut kan, wah, tanda soal dekat belakang, itu pun emosi lah. Memang guna tanda seru. Okey, kemudian tanda sengkang. Okey, tanda sengkang kita guna untuk kata ganda. Lepas tu kita guna juga untuk angka. Kali ke 1, kali tahun 199, puluhan lah. Okey, juga kita nak pisahkan huruf kecil dengan huruf besar. Okey, rahmatnya, kekuasaannya. Ya, macam ni. Kita nak pisah apa, kita guna tanda sengkang. Okey, tapi awak takkan guna sangatlah yang ni. Okey, ini sekadar pengetahuan. Okey, kemudian tanda dua noktah bertindih. Ada titik dua bernoktah ni. Fungsi yang pertama, untuk pada akhir sesuatu pernyataan apabila diikuti oleh rangkaian. Dia sama macam tanda koma lah tadi, fungsi dia. Okey, ataupun untuk memberi penjelasan atau memperkenalkan
sesuatu. Okay, tanda 2 minit lepas ni selalu kita gunakan dalam surat-surat formal untuk kita bagi maklumat kepada orang, ya. Okey. Kemudian tanda pengikat kata, ya. Tanda pengikat kata ni selalu awak nampak apabila ada dialog ataupun perbualan antara 2 atau lebih orang, okey, dalam petikan. Okey, ni adalah jenis dialog yang dalam petikan. Okey, inilah digunakan untuk mengapit petikan langsung. You nampak tak? Ini pembuka kata, ini penutup kata. Sebab tu kita kata dia adalah pengikat kata. Okey. Baik, bila kita nak buat dialog, buka perbualan, buka pembuka kata 2 bracket atas. Orang kata 2 koma atas. Itu maksudnya adalah pembuka kata. Dan di akhir ayat tu, kataan tu, akhir dialog tu, kita akan tutup dengan koma lain. Okey, koma dia berbeza Kau tengok kat sini. Lain Kalau mula macam ni, kalau akhir kata macam ni. Okey. Jangan samakan, tak salah. Okey, atau juga digunakan pada jadual rencana, karangan, novel, puisi dan sebagainya. Contoh kita nak canangkan sesuatu dalam ayat. Filem 7 Hari Mencintaiku 2 telah dinobatkan filem terbaik pada tahun 2020. 7 Hari Mencintaiku ni adalah nama filem. Jadi sebab tu dia letak dalam tanda pengikat. Nak tunjukkan perbezaan antara tajuk filem dengan ayat. Ya? Okey. Baik. Dan yang terakhir ke? Tanda koma bertitik. Okey, digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Juga digunakan pada baris pertama pantun 2 kerat. Okey, pantun 2 kerat baris pertama. Ni nampak tak? Saya dah awak nampak lah, ya. Okey, ni. Ini baris pertama untuk pantun 2 kerat. Tapi dalam pantun 4 kerat, dia guna di barisan yang kedua. Okey, itu adalah tanda koma bertitik. Okey, habis kita punya pengenalan ataupun penerangan saya tentang jenis tanda baca yang biasa kita lihat. Tapi yang selalunya kita guna untuk awak ingat ni. Huruf besar, tanda noktah, tanda koma, tanda tanya, tanda seru dan juga tanda pengikat kata. Okey, 6 ni memang selalu awak akan guna. Okey, dalam karangan ataupun dalam latihan bahasa Melayu memang kita akan sentiasa guna. Jadi, tolong kenal pasti. Jangan tersilap. Baik. Okey, mari kita pergi ke objektif kita yang sebenar. Okey, iaitu pelajaran kita hari ini di dalam buku teks muka surat 117. Okey. Kita akan mengedit dan memurnikan teks. Inilah teks dia. Teks ni lah yang awak kena betulkan. Okey, kita akan betulkan bersama-sama dengan saya. Okey, baik, mari kita tengok. Okey, tajuknya Tidak Basah Lagi Kasutku. Zara dan ibunya ke kedai untuk membeli kasut sekolah yang baharu. Okey, maksudnya dia pergi ke kedai kasut untuk membeli kasut sekolah yang baru. Okey, mari kita tengok apa yang berlaku di situ. Okey. Encik, kami sedang mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah encik menjualnya? Tanya Puan Zurah. Ada. Kasut tersebut diperbuat daripada getah, namun tidak selesa terpakai. Saya cadangkan Puan dibeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Kasut tersebut lebih selesa dipakai, terang jurujual. Memang selesa, encik, tetapi mudah basah apabila mengkena air hujan, balas Puan Zurah. Jika begitu, saya mengesyorkan Puan membeli penyembur kalis air ini. Penyembur ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan, kata jurujual. Wah, bagusnya penyembur ini. Bagaimanakah menggunakannya? Tanya Zara. Kamu hanya perlu menggoncangkannya dan menyemburkannya pada kasut. Jarak semburan ialah 15 cm dari kasut.
Biarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Bagi mendapatkan hasil yang lebih baik, kamu boleh menyemburkannya untuk lapisan kedua. Selepas itu, kamu boleh memakainya seperti biasa. Jelas jurujual. Oh, begitu cara menggunakannya. Mudah sahaja. Saya berharap kasut saya bersih dan tidak basah lagi jika hari hujan, kata Zara. Okey, ini adalah situasi di kedai kasut. Baik. Kenapa salah satu sebab Zara mencari kasut yang kalis air? Kenapa? Sebab dia tak nak pakai kasut yang lambat, yang lembab. Kenapa kasut yang lembab ni, kasut yang mudah basah ni, dia akan mengeluarkan bau yang busuk. Okay, dia buatkan kaki kita tak cantik. Okay, kaki kita pun akan jadi rosak. Okay, jadi di sini awak akan nampak, dia nampak kan? Beberapa kotak dan diberikan kepada awak. Nampak kan ni? Di sini kita nak letak apa ya? Di sinilah kita akan letak tanda baca. Okey, tanda baca. Tapi di dalam ni juga ada kesalahan ejaan, ada juga kesalahan huruf besar. Ya, dan imbuhan. Ada 4 sebenarnya. Tanda baca, kesalahan ejaan, kesalahan huruf besar dan kesalahan imbuhan. Okey, ke-4 ni kena ada. Okey, dan dia dah bagi ke awak tanda baca. Sekarang kita kena cari lagi 3. Iaitu apa? Lupa tadi. Huruf besar. Apa lagi? Huruf besar, imbuhan dan kesalahan ejaan. Okey, baik, kita tengok. Okey. Kita tengok perenggan ini. Okey. Baik, ini saya dah carikan untuk awak. Okey, tengok dekat sini yang warna merah ni adalah kesalahan-kesalahan tanda baca. Okey, apa yang salahnya di sini? Ini adalah kesalahan imbuhan. Okey, baik. Ini pun kesalahan imbuhan. Ini kesalahan ejaan. Ini kesalahan imbuhan. Ini kesalahan ejaan. Dan ini adalah kesalahan huruf besar. Okey, kenapa yang ini kesalahan huruf besar? Tengok dekat ujung ni. Ini ada titik noktah ya. Bila titik noktah tadi bermaksud ayat ni adalah ayat yang baharu. Jadi P ni adalah permulaan ayat. Jadi dia mesti ditulis dengan huruf besar. Okey. Baik, di sini kita tengok pula. Ada kasut tersebut diperbuat daripada getah. Okey. Jadi kat sini huruf besar. Jadi apakah tanda baca yang sesuai kita letak kat sini? Ya, titik noktah. Okey, saya pulakan. Titik noktah. Okey, lepas tu di sini memang selesa encik, tetapi mudah basah apabila terkena air hujan. Jadi kita nak letak apa? Pengikat ayat. Ini pembuka kata, penutup kata. Jadi kita nak tulis dengan cara yang betul adalah macam ini. Okey, mana yang salah tu saya dah merahkan untuk awak. Okey, nampak tak? Di bawah ni, okey, di bawah ni sebelah saya ni adalah yang petikan yang telah saya edit dan saya betulkan. Okey, baik. Kita tengok pula. Oh, ada tertinggal satu. Saya tak letak. Okey, ni sepatutnya huruf kecil. Okey, saya tersalah type lah. Okey, itu kesalahan saya sendiri, bukan kesalahan teks ni. Okey. Baik, kita tengok yang seterusnya. Okey. Kita tengok dia ada bagi 3 kesalahan tanda baca. Okey. Wah, bagusnya penyembur ini. Jadi di sini kita kena letak ada jawapan kat sini, tanda seru. Okey. Bagaimanakah menggunakannya? Kita letak tanda tanya. Sebab bagaimanakah itu adalah kata tanya. Okey, selepas itu ada apa? Di sini nak letak penutup kata. Sebab pembuka katanya di sini. Bila ada pembuka kata mesti ada penutup ya. Okey, baik. Yang lain adalah kesalahan ejaan. Ni kesalahan ejaan dia. Menyemburkan 10.
Mendapatkan, memakaikannya bersih. Ejaan dia adalah di sini menyemburkan 10, mendapatkan, memakainya bersih. Okey, jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey, seperti biasa kerja rumah. Okey, saya akan bagi sila rujuk nota ataupun mesej yang saya hantar di dalam grup WhatsApp, kumpulan WhatsApp kita ya. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Kita jumpa untuk minggu yang seterusnya. Stay safe dan Assalamualaikum. Bye.